Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran yang ketiga Akidah Kafah tahun 5, iaitu Allah bersifat Hayyun. Sifat Hayyun ialah sifat yang ketiga yang wajib kita beriman. Selepas kita dah belajar yang pertama sifat iradah, kemudian sifat ilmun, dan hari ini sifat Hayyun. Sebelum kita mula, Mukadimah nak tunjuk dulu satu video. Okey, apa yang antum faham daripada video tu tadi? Itu tentang perjalanan hidup seorang manusia yang dia lahir, lepas tu dia jadi bayi, kemudian dia masuk alam kanak-kanak, lepas tu jadi remaja. Lepas remaja dia jadi dewasa. Masa dah dewasa ni dia bekerja, dia berkahwin, dapat anak. Kemudian dia bekerja sampai tua dan akhirnya dia mati. Jadi ini ialah kehidupan yang semua manusia akan lalui. Semua manusia akan dilahirkan. Semua manusia akan menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Kalau dipanjangkan umur, diberi kesempatan untuk menjalani hidup masa tua, dan akhirnya yang pastinya semua akan mati. So, ini ialah kehidupan manusia biasa. Bagaimana dengan kehidupan Allah? Untuk hari ini, Mukadimah akan terangkan tentang sifat Allah, iaitu Allah bersifat hayah. Kemudian kita akan tengok dalil akli dan dalil nakli tentang Allah bersifat hayah. Apa maksud hayah ataupun hayyun? Hayyun artinya hidup. Hidup di sini ialah hidupnya Allah. Macam mana kehidupan Allah? Kehidupan Allah ialah kehidupan yang kekal abadi, tiada mula dan tiada akhir. Dia tak sama macam pokok ni. Pokok ni dia baru bertunas, dia baru tumbuh kan. Maksudnya pokok ni ada permulaan. Tapi Allah ni dengan sendirinya hidup. Jangan fikir macam mana mula-mula Allah jadi ya, macam mana Allah tu ada. Tak perlu, kita tak perlu fikir. Sebab apa kita tak perlu fikir? Sebab itu di luar daripada kemampuan akal kita untuk fikir. Ada banyak kan kenderaan atas jalan ni. Semuanya ada pemandu. Ada ke kereta yang bergerak sendiri atas jalan? Bukan kereta kontrol, kereta mainan Ni kereta yang sebenar, yang dia bergerak sendiri. Ada ke? Tak ada kan? Semua kereta mesti kena ada driver dia, mesti kena ada pemandu. Tengok soalan Mukadimah dekat atas ni. Apa yang berlaku kalau pemandu tertidur semasa memandu? Apa agak-agaknya yang akan berlaku kepada truk ni? Apa yang akan berlaku dekat lori ni? Apa yang berlaku dekat kereta ni? Tiba-tiba dia mengantuk dan akhirnya dia tertidur. Apa yang akan berlaku? Pastinya akan berlaku kemalangan. Kemalangan ni melibatkan siapa? Yang pertama, kereta tu dia jadi rosaklah, musnah. Yang kedua, pemandu tu sendiri akan tercedera. Kalau dia umur panjang, tak mati. Kalau Allah dah takdirkan dia mati waktu kemalangan, dia akan mati. Dan mungkin juga akan menyebabkan kecelakaan kepada orang-orang di sekitar kemalangan itu berlaku. Jadi samalah seperti alam ni. Macam mana alam ini akan terus beroperasi, berjalan? Bagaimana matahari akan terus menerangi waktu siang kita? Macam mana waktu malam ada bulan? Macam mana kita ada siang dan malam? Macam mana pokok akan tumbuh? Macam mana kita akan terus hidup kalau tak ada yang mengaturnya? Cuba bayangkan macam mana kalau Allah itu bersifat sama macam manusia yang akan mati akhirnya. Pastinya alam ini akan tiba-tiba hancur kan? Mustahil bagi Allah itu untuk mati. Sebab itu kena ada satu kuasa yang terus-menerus memastikan perjalanan alam ini berjalan lancar. Mesti ada satu kuasa yang akan menguruskan alam ini.
Okey, macam maklimah kata tadi, mustahil lah bagi Allah untuk bersifat mati. Hayyun lawannya ialah mati. Okey, jom kita tengok bagaimana kehidupan Allah. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Manusia ni kalau hidup, dia bergantung kepada keperluan asas. Keperluan asas ni dia dah belajar selalu dalam sains pun dah belajar kan. Keperluan asas manusia ni yang utama ada 3. Yang pertama, dia perlu makan. Lepas tu dia perlu minum. Dia perlu makan dan minum. Lepas tu dia kena ada tempat tinggal dan dia kena ada udara. Kalau dia tak ada salah satu, kehidupan dia akan menjadi sukar. Kalau dia tak dapat udara, beberapa saat sahaja dia dah boleh mati. Jadi, manusia ni dia berhajat kepada keperluan asas baru dia boleh hidup. Berbeza dengan Allah, Allah tak perlu kepada makan dan minum. Allah tak perlu kepada udara sebab Allah yang cipta. Kalau Allah yang cipta, kalau Allah perlu kepada udara, macam mana Allah bernafas melalui apa kalau sebelum Allah cipta udara? Kita fikir logik macam tu. Tapi yang pastinya tak perlu nak fikir sangat pun kerana itu di luar daripada akal fikiran kita. Tidak dapat dibayangkan dan tak dapat difikirkan oleh akal manusia. Dan yang pastinya kehidupan Allah ini bukan dengan nyawa. Macam manusia. Manusia perlukan nyawa untuk hidup. Kalau manusia tak ada nyawa, manusia akan mati. Sekarang kita tengok pula dalil nakli yang menunjukkan Allah itu bersifat hayyun. Yang pertama ialah daripada potongan ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255. Ini ialah ayat kursi, potongan yang pertama daripada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Okey, yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Bila ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah ini bersifat hayyun, ayat itu itu ialah dalil nakli yang mana merupakan salah satu bukti kewujudan Allah. Kalau tak ada Al-Quran, kita pun tak tahu tentang Allah kan. Jadi petikan-petikan ayat dalam Al-Quran ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang kita boleh pelajari. Okay, seterusnya dalil akli. Dalil akli ini ialah apa bukti-bukti kewujudan Allah yang kita sebagai manusia boleh tengok sendiri. Okey, bukti yang pertama, apakah bukti yang menunjukkan Allah hidup selama-lamanya? Allah hidup selama-lamanya dan tidak akan mati walau satu saat. Okay, cuba bayangkan, kita bayangkan kalau tiba-tiba dalam rumah kita tiba-tiba je tak ada elektrik. Lampu terpadam, kipas dah tak bergerak. Kalau kalau tengah tengok TV, tiba-tiba TV tu tertutup. Kalau tengah dengar radio, kalau pakai elektrik, radio tu tiba-tiba tertutup. Walaupun satu saat tak ada elektrik kan. Jadi macam itulah alam ni. Kalau Allah tertidur ataupun Allah mati satu saat, apa akan berlaku kepada alam? Semuanya akan musnah dalam sekelip mata. Jadi mustahil bagi Allah ini untuk tidak hidup. Allah pastinya akan hidup selama-lamanya dan terus menerus hidup. Sifat hayah menafikan Allah bersifat seperti manusia. Manusia pun hidup. Tapi kehidupan manusia ni dia tak sama macam Allah. Jadi ini menunjukkan Allah dan manusia bukanlah makhluk yang sama, lain. Kalau kita selalu dengan tengok dalam cerita-cerita mitos-mitos Tuhan-Tuhan Greek lah kan, sama je kan rupa paras manusia dengan Tuhan dalam cerita tu. Entah mana satu yang Tuhan, mana satu yang manusia, tak faham kan. Tapi kat situ dah menunjukkan mustahil itu adalah Tuhan kerana
mustahil Tuhan tu berupa seperti manusia. Okey, yang ketiga, jika Tuhan bersifat mati, maka Tuhan itu lemah dan mustahil Tuhan itu lemah. Jadi macam yang kita dah sebut tadi, lawan kepada sifat hayyun ialah mati, iaitu sifat yang mustahil bagi Tuhan. Apa kesimpulan yang kita boleh dapat untuk 3 poin penting hari ini? Yang pertama ialah Allah bersifat hayah, iaitu hidup selama-lamanya. Kehidupan Allah yang selama-lamanya ini tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Okey, yang kedua, hidup Allah tidak sama dengan manusia. Allah hidup tanpa bergantung kepada makanan, minuman, udara, tempat tinggal. Allah tak perlukan semua tu sebab Allah yang menciptakan semua perkara tu. Tak sama dengan manusia yang memerlukan keperluan-keperluan asas untuk hidup. Yang ketiga, Allah tidak tidur dan tidak mati. Jadi tidur dan mati ini ialah sifat yang lemah dan mustahil ada pada Tuhan. Yang keempat, kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam wajib beriman dengan sifat hayah Allah yang maha hidup selama-lamanya. Baik, itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi topik yang sama mengenai kesan-kesan beriman dengan sifat hayyun. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.